Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Hari ini kita akan ulang kaji topik pembuatan skirt dalam kertas penerangan 2. Berdasarkan kertas penerangan 2, kita akan mempelajari berkenaan dengan skirt. Okey, dalam tajuk kertas penerangan 2 ini, kita akan mengenali berkenaan dengan aktiviti mengukur, mendraft dan menggunting fabrik. Apa tujuan kertas penerangan 2 ni? Okey, dalam kertas penerangan 2 ini adalah bertujuan untuk menerangkan kepada pelajar mengenai penggunaan alat mengukur badan, alat merangka dan membuat pola serta alat memotong dalam pembuatan skirt supaya dapat memenuhi keselesaan dan kehendak pelanggan. Okey. Penerangannya. Dalam melaksanakan pembuatan skirt, perlu diingat hasil ukuran yang diambil adalah faktor penting untuk penghasilan pola. Seterusnya, daripada ukuran tersebut akan memudahkan kerja memotong fabrik bagi mendapatkan skirt yang baik. Okey, dari sudut ukuran skirt, kita perlu tahu apakah peralatan yang digunakan untuk mengukur. Okey, untuk mengukur perlu ada pita ukur, buku kertas catatan, pen atau pensel untuk mencatat, model ataupun pelanggan yang nak ambil ukuran badan bagi membuat skirt, dan catatan ukuran itu perlu diisi dalam borang tempahan pelanggan. Okey, di sini cikgu kasih contoh borang tempahan pelanggan yang biasa kita dah tengok dan dah guna untuk bila kita lepas ambil ukuran. Bila kita ambil ukuran, kita kena catat dalam borang tempahan pelanggan ni. Okey, selepas dah ambil ukuran, dah catat, seterusnya aktiviti mendraft pola skirt. Okey, untuk mendraft pola skirt ini, kita ada teknik mendraft pola. Okey, dalam teknik mendraft pola, kita akan gunakan ukuran yang telah dicatat dan lakukan kerja mendraft di meja mendraft. Kalau tak muat macam biasa, kita buat dekat lantai macam dekat sekolah tu kan. Okey, pastikan kalau kita nak mendraft pola, kita perlukan ruang yang besar, yang luas, yang rata. Okey, jadi senang kita nak buat kerja. Okey, pilih dan guna peralatan dengan teknik yang betul. Ingat lagi tak peralatan yang kita perlukan untuk mendraft pola? Macam cikgu selalu kata, okey, ambil barang-barang. Apa yang awak ambil? Pembaris lurus, pembaris sesiku, pembaris lengkung, pita ukur kena ada. Pen, pensel, pemadam. Okey, untuk rujukan kita tengok borang tempahan pelanggan, berapa ukuran yang kita perlukan. Okey. Kedua, dalam mendraft pola skirt. Mendraft pola skirt dimulakan dengan membuat garisan atas seperti berikut. Okey, garisan atas. Lalunya bila nak buat start mendraft pola, kita akan gunakan garis, perlu ada garis asas pinggang. Kita nak tahu berapa garis asas pinggang. Garis asas pinggul, labuh skirt, labuh duduk. Labuh duduk ni dia punya tinggi daripada pinggang dan time dia duduk sampai ke bahagian bawah dia duduk tu. Macam kerusi awak lah bahagian bawah tu. Berapa ukuran dia? Tu labuh duduk. Biasanya labuh duduk ni kita guna untuk slack, seluar. Untuk seluar Okey. Lepas tu jarak pinggang ke pinggul. Biasa ukuran normal jarak pinggang ke pinggul kalau orang dewasa 9 inci. Ingat lagi tak? Kalau kanak-kanak 6 inci. Tu standard lah. Tapi kalau agak dia jenis kata tinggi panjang tu kena ukur lah. Okey, seterusnya kita tengok pula pada sekejap Okey, tanda bahagian-bahagian pola. Okey, dah buat bahagian dah buat draft.
kita bukan sekadar kata dah siap buat pola tu, garis-garis ikut ukuran. Jadi sini kita belajar apa tanda-tanda bahagian-bahagian pola. Okey, bila kita buat pola, kita ada tanda-tanda pada pola yang kita perlu letak pada draft pola. Okey, tengok simbol yang pertama. Simbol yang pertama anak panah tanda atas ke bawah. Itu menunjukkan ira lurus. Ira tu makna corak. Corak baju tu. Macam mana? Susunan dia nak susun. Dia jangan sengit. Dia kena ikut lurus. Okey. Ira lurus, garis lurus yang mempunyai tanda anak panah kedua-dua hujungnya. Okey, itu simbol ira lurus. Kemudian tanda lipatan. Tanda lipatan dibuat dengan 3 bulatan kecil, tapi pola yang 3 bulatan kecil tepi pola yang mempunyai tanda ini adalah diletakkan pada lipatan fabrik. Okey, biasa kan kita dah buat, kalau bahagian tepi lipatan kita kena buat 3 tanda titik bulatan ni. Jadi senang. Kalau bahagian atas lengan tu kita letak 3 titik tu. Jadi tahu kat situ kena bahagian lipatan kain. Jangan belah. Yang bahagian 3 titik ni tak boleh belah. Ingat? Kan ada kawan awak yang dah buat. Bila 3 titik ni tiba-tiba zat pergi belah. Kan? Okey. GTB. GTB bermaksud garis tengah belakang. Ia menunjukkan garis tengah belakang. GTH. Apa maksud GTH? GTH adalah garis tengah hadapan. Menunjukkan garis tengah hadapan. Okey. DD. Oh, bukan DD. Maaf. SD. SD maksudnya sebelah dalam. Menandakan sebelah dalam fabrik. Okey, ada kain yang kata kita tak nampak jelas yang mana depan, yang mana belakang. Okey, yang mana bahagian depan, mana bahagian dalam. Okey, so kalau bahagian dalam ni nak senang, kita tulis SD. Sebelah dalam. Jadi bila nak jahit tu kita tahu, oh yang ni bahagian dalam. Okey, SL. SL adalah sebelah luar. Menandakan sebelah luar fabrik. Biasa sebelah luar tu yang cantik, yang terang, yang lawa. Tu sebelah luar lah. Kain awak yang kita nak buat ni bahan jahitan kita. Okey. Kalau simbol titik-titik-titik ataupun garis-garis, tu maknanya garisan untuk digunting. Pada ni lah. Pada awak punya pola. Okey, nampak? Lambang simbol yang last tu. Simbol yang last tu adalah garis pemadan. Tanda untuk dijahit di mesin, menandakan lipatan untuk lisu hias. Okey, kita pernah buat ni untuk masa di pola yoke blouse. Kan bahagian atas sekali kita akan ada tanda ni, garisan pemadan. InsyaAllah kalau kita berkesempatan untuk skirt ni pun kita akan buat juga sama. Okey, seterusnya cikgu akan terangkan untuk slide seterusnya. Okey, fungsi dan kegunaan. Okey, ada yang dah ingat, ada yang dah tahu, tapi ada juga yang tak ingat. Ada yang, oh ya ke? So kita belajar baik semula. Fungsi dan kegunaan. Kertas perang ataupun brown sugar yang kita gunakan untuk kita buat pola tu. Yang warna coklat-coklat tu. Itulah kertas perang. Okey, pilih yang sederhana, tebal dan tidak renyuk. Ada juga kertas perang yang tebal tu. Tu untuk pola yang asas lah, yang lama. Tu kita boleh guna yang tebal. Kalau yang perang yang nipis tu, okey. Tu cantik lah untuk orang kata kegunaan harian. Pembaris lurus. Okey, pilih yang diperbuat daripada plastik, logam ataupun kayu. Pilih permukaan yang licin dan mempunyai tanda-tanda ukuran yang jelas. Okey, perasan tak kalau kita buat aktiviti buat pola kan cikgu kata ada
pembaris yang cikgu dah tanda pangkah. Tu jangan guna. Sebab apa? Kan? Tu sebab tanda-tanda ukuran dia dah tak menepati. 1 inci dia dah jadi setengah inci, dah jadi sungku inci. Sebab tu cikgu kata kalau awak nak buat kerja, pastikan pembaris yang awak buat tu, awak tengok dulu ukuran dia. Betul ke tak? Yang awalnya. Kan? Okey, pembaris sesiku. Okey, pembaris sesiku ini diperbuat daripada plastik ataupun kayu, permukaan yang licin dan mempunyai ukuran yang jelas. Sama juga macam pembaris lurus. Okey, digunakan untuk membuat garisan bersudut tepat. Biasa dekat bahagian mana kita guna sesiku ni? Kalau buat blouse, bahagian ketiak kan? Okey, skirt pun ada juga kita guna pembaris siku ni. Pembaris melengkung diperbuat daripada pensel plastik. Diperbuat daripada plastik ataupun kayu, permukaan yang licin dan mempunyai tanda-tanda ukuran yang jelas, digunakan untuk membuat garisan melengkung seperti garis punggung ataupun garis lengkung bahagian bawah yang kita buat senyum, smile untuk skirt. Okey, lengkuk French curve. Okey, pilih yang diperbuat daripada plastik, digunakan untuk membuat garisan melengkung seperti garis pinggang ke punggung. Okey, pensel. Pensel memang kita perlukan. Pilih pensel yang sesuai, digunakan untuk membuat garisan. Mata pensel kena tajam, pensel kena jenis, kalau boleh yang 2B, yang jenis orang kata terang. Tak adalah orang kata tak nampak, tak jelas. Lepas tu, pita ukur. Pita ukur digunakan untuk mengukur garis lurus atau garis melengkung. Menggunting dan menanda. Apa alatan yang digunakan untuk menggunting dan menanda? Boleh gunakan gunting fabrik, iaitu gunting yang tajam dan berat. Gunting kertas. Pilih gunting kertas yang sesuai dan tajam. Gunting gerigi digunakan untuk menggunting fabrik yang mudah berumbai, berekor-ekor. Gunting bergerigi ni kita panggil juga sebagai gunting pucuk rebung. Kita dah belajar masa tingkatan 1 dulu. Okey, seterusnya adalah penetas. Digunakan untuk menetas mata jahitan dan menebuk lubang butang. Okey. Kacip benang atau sniper. Dia panggil kacip benang bahasa Melayu. Kalau bahasa Inggeris panggil sniper. Digunakan untuk menggunting benang. Lepas kita menjahit dekat mesin jahit, biasa kan kita ada ikat sniper ni. Yang kita ikat tu lah nama dia sniper. Okey, roda surih. Roda surih mempunyai roda yang boleh digerakkan. Pilih roda surih mengikut jenis fabrik. Roda surih digunakan bersama dengan kertas karbon tukang jahit untuk memindahkan garis pemadan ke fabrik. Tanda dan garis lain dalam kertas membuat penyesuaian pola. Okey. Kira roda surih ni kawan dia, pasangan dia adalah kertas karbon. Kita gariskan kertas karbon tu pada garisan mengikut yang kita nak pada pola, tekakkan dekat kain. Nanti garisan yang dari pola tu akan turun ke kain. Ataupun kita nak tentukan garis basi, boleh juga pakai kertas karbon dan roda surih ni. Okey, kertas karbon dipilih warna yang mudah dipindahkan ke atas fabrik ataupun kertas perang. Kalau kahwin warna merah, pakailah orang kata kertas karbon yang orang kata warna kuning ke, warna putih ke. Jangan pakai kain warna merah, kertas karbon warna merah. Nanti garisan kita tak nampak, tak jelas. Okey. Kapur tukang jahit. Ni kita dah biasa guna kan. Pilih kapur yang tak mudah pecah dan sepadan dengan warna fabrik. Digunakan untuk menanda garisan pemadan pada fabrik. Gunakan kapur yang tajam untuk menghasilkan garisan yang halus supaya tidak mengotorkan fabrik.
Seterusnya, jarum peniti. Pilih jarum peniti yang tajam dan tidak berkarat supaya tidak merosakkan fabrik. Pernah kan kita jumpa jarum peniti yang tumpul-tumpul, habis kita punya kain rosak. So, kena pilih jarum peniti yang tajam. Kegunaan jarum peniti ialah untuk sematkan pola pada fabrik. Kan cikgu kata, bila dah buat pola, nak lekatkan pola ke kain tu, kita sematkan, kita pinkan jarum peniti ni. Supaya apa? Supaya kita boleh dapat ukuran yang tepat pada kain yang kita letak. Tak adalah kata ukuran tu lari, goyang-goyang. Ukur 20 inci dah jadi 24 inci. Sebab apa? Sebab pola tu dah berjalan-jalan. Okey, semat. Okey, seterusnya kita tengok nota seterusnya. Okey, habis, tamat. Okey. Seterusnya adalah latihan. Latihan ni cikgu akan kasih dalam Google Form. Nanti awak buat ya. Okey, selamat belajar. Assalamualaikum dan salam sejahtera.